أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita meneruskan halaman baru selepas kita mengulang kaji semalam, dan pada hari ini juga kita berkenalan ya bersama dengan surah baru daripada surah ke-48 surah Al-Fath yang penuh dengan peristiwa sejarah yang boleh kita maklumi untuk kita contohi. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saat ini kita nak masuk surah baru pada hari Masya-Allah. ini yang kita doakan kita dapat Ustaz ya panduan dan juga semangat juang ya, walaupun kadang-kadang ada rasa lemah dalam hidup kita ini. Kadang-kadang apa yang kita rancang itu A B C, tetapi rupanya Allah bagi C D E itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi kita mahukan kefahaman yang lebih jitu tentang bagaimana Allah merancang dan bagaimana kekuatannya itu tadi. Jadi sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 511. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, beberapa nilai positif perjanjian Hudaibiyah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin ambil pelajaran. Apakah kesan daripada peristiwa Hudaibiyah yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Seterusnya pada 4 hingga 7, ayat 4 hingga 7, kesan perjanjian Hudaibiyah terhadap orang yang beriman di kalangan para sahabat, mereka yang munafiq dan juga orang-orang yang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini diteruskan pada ayat 8 hingga 9, sifat-sifat Rasul dan hikmah diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati. Bagaimana kita menghormati dan taat pada Rasul walaupun Rasul telah wafat. Kita akan sama-sama lihat sebentar lagi insya-Allah. Kita baca dahulu ayat 1 hingga 5 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Fazrul yang telah memberikan mukadimah kepada kita, sinopsis dan pencerahan tentang secara keseluruhan dan menampakkan kepada kita tentang muka surat yang akan kita baca daripada muka surat pertama Suratul Fath ini, ayat muka surat yang ke-511. Alhamdulillah kita masuk lagi juzuk yang ke-26, tapi surah yang baru itu surah Al-Fath. Mudah-mudahan Allah telah permudahkan urusan kita. Saya rasa mesti banyak perkara-perkara yang sangat menarik untuk kita bincangkan, untuk kita dapat sama-sama pencerahan daripada Ustaz Faz insya-Allah. Baik, seperti biasa kita mulakan dahulu dengan bacaan daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Jom sama-sama kita mulakan dengan tarannum ataupun maqam bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 5 untuk sama-sama kita melihat kepada surah Al-Fath yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat selepas peristiwa Hudaibiyah, Ustaz ya. Ini adalah satu surah yang amat menarik kalau pergi ke umrah, kalau kita miqat. Salah satunya tempat untuk kita menunaikan umrah itu ada tempat untuk kita berniat ya, maka salah satu nama tempatnya Hudaibiyah. Ada satu binaan yang runtuh sikit Ustaz ya, rumah runtuh tersebut. Di situlah ada pokok Hudaibiyah, tetapi tidak ada lagi lah ya zaman sekarang ini, untuk kita melihat menghargai kepada peristiwa ya. Ayat pertama turun kepada Nabi dan para sahabat. Apakah yang berlaku sebenarnya bila peristiwa Ahzab menang pada tahun 5 Hijrah Ustaz? Dah menanglah ni ya, kira orang musyrik Mekah pun kalah. Dengan rasa kemenangan tersebut, bersyukurnya dan rindunya umat Islam di Madinah itu ingin kembali ke kampung halaman di Makkahul Mukarramah untuk sama-sama melawat dan beribadah di Kaabah. Dan mereka pun bergerak ya, Nabi pun bermimpi bahawa Nabi akan bergerak pergi menunaikan haji di Mekah tersebut selepas sudah sekitar 6 tahun meninggalkan bumi Mekah tersebut. Bila mereka sampai ke sana, cuba tuan-tuan bayangkan 400 km Ustaz ya. Dah sampai 400 km ni, ini bukan naik kapal terbang ke naik train laju sekarang ataupun naik bas, tetapi ini jalan kaki naik unta. Beberapa minggu, beberapa masa itu sampai ke sana ditahan di kawasan Hudaibiyah. Sebenarnya awalnya mereka melalui tempat lain Ustaz ya, tetapi mereka Khalid Al-Walid pada waktu itu tidak lagi beragama Islam, menghantar sekitar 200 penunggang kuda untuk menghalang umat Islam daripada sebelum sampai ke kawasan miqat. Kalau dah sampai miqat, kalau dihalang orang Islam untuk pergi ke Mekah itu, maka itu adalah tanda bahawa orang-orang Mekah ini menghalang orang pergi ke Kaabah. Itu sebagai satu kezaliman dan akan dihina, dikutuk oleh orang-orang Arab yang sudah pun menjadi tradisi pergi ke Kaabah. Jadi strategi mereka nak halang tetapi tidak berjaya. Sudah sampai umat Islam di miqat ataupun di Hudaibiyah, dihalang di situ, maka mereka tidak boleh menghalang kepada mereka ataupun berperang. Jadi apakah yang boleh dibuat oleh mereka? Mereka berjanji Ustaz ya, membuat perjanjian, itulah namanya perjanjian Hudaibiyah. Ya, sampai je Nabi ke situ, itu Nabi hantar kepada Osman bin Affan untuk menjadi duta, pergi masuk tetapi tak muncul-muncul, tak keluar. Jadi Nabi kata okey, kita bersedialah
walaupun mereka tak bawa apa istilahnya pedang terhunus, pedang besar tu kan, dia bawa lah pisau pedang kecil tu, pisau kecil kerana apa, kerana kalau nanti nak menyembelih dah ready, dah bersedia untuk menyembelih di sana. Jadi bila sampai di sana itu tak muncul Osman, sudah bersedia, Nabi kata bersedia kalau kita perlu menyerang, kerana ia salah satu tanda kezaliman ialah bila duta dibunuh, Ustaz ya. Tak dengar berita, tetapi lepas itu datang berita Abu Sufyan datang. Abu Sufyan datang dan mereka pun bermesyuarat dan membuat satu perjanjian. Sebenarnya bila mereka berjanji tersebut, satu ialah umat Islam selama ini dah menang, dan kemudian bila mengakui membuat perjanjian bercakap dengan umat Islam pada waktu itu, ya, itu sebenarnya memberi mesej kepada orang-orang Arab, umat Islam ni memang ada sesuatu, ya, ada satu kekuatan. Jadi ini tidak perasan oleh orang-orang di Mekah, termasuk Abu Sufyan kepada sebagai ketua, salah satu ketua di sana. Jadi kesannya ialah mereka panik. Kerana panik, ya, tak tahu nak buat apa, mereka berbuat perjanjian, walaupun mungkin sebahagian daripada orang-orang di Mekah itu mengutuk kepada usaha itu, menambangkan bahawa sebenarnya umat Islam ni diangkat, bukan lagi teroris. Selama ni dikata teroris lah, merosakkan, memusnahkan, tetapi kali ini berdamai dengan umat Islam. Jadi itu satu langkah yang benar ataupun yang menarik. Tetapi apa yang berlaku ialah ketika dalam perjanjian, Ustaz ya, pada waktu itu Rasulullah dibuang, nama Rasulullah tu ditinggalkan Muhammad sahaja, ya, termasuklah beberapa perkara lain, sampaikan Umar kata, kita ni bukankah yang benar. Umar sampai tak puas hatilah ni, ya. Tetapi kerana ketaatan yang ada pada Umar, pada sahabat, mereka sanggup untuk menerima perlembagaan ataupun perjanjian tersebut, sampai mereka kena kembali balik ke Madinah. Mereka tidak boleh untuk menunaikan umrah ataupun haji di pada tahun tersebut. Maka kerana mereka dapat mentaati kepada Rasul pada waktu itu, turun wahyu, inna fatahna laka fatham mubina. Ini asas kisah, asbabun nuzul kisah ini. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina, iaitu maksudnya ialah kemenangan yang diberikan ini adalah kemenangan yang membuktikan bahawa umat Islam bukan teroris, ya, bukan yang merosakkan, dan ini adalah sebagai satu peluang, ya, satu peluang yang bagi Nabi tadi bermimpi, Ustaz ya, boleh pergi menunaikan umrah haji di Mekah itu. Tapi sahabat tanya, bukankah dah bermimpi? Tapi Nabi kata bahawa memang mimpi tapi tak tahu bila, ya. Kita mungkin ada perancangan Allah dah bagi, tetapi Allah tak beritahu. Kadang-kadang kita rasakan bahawa habisnya 1 bulan 2 bulan lagi, tapi boleh je lanjut sampai 2-3 tahun contohnya kan, sesuatu perkara yang kita rancang, kerana Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang kedua itu Allah nyatakan kesan daripada keimanan mereka, ya. Allah kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Zambik ini berbeza dengan sayiat, Ustaz ya. Itu kita kena faham juga. Zambik ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zambik ini bukan sebagai dosa sayiat yang teruk, tetapi zambik ini kadang-kadang tersilap strategi, ya. Jadi apa-apa saja strategi yang pernah tersilap, yang akan tersilap, yang ini insya-Allah tidak tersilap lagi, kerana Allah bercakap wa yutimma ni'matah, Allah akan sempurnakan nikmat. Apakah kesempurnaan nikmat? Sebagaimana didoakan oleh Nabi Ibrahim, iaitu dapat membersihkan di sekitar Kaabah itu, disucikan daripada berhala dan amalan-amalan yang tidak berasas. Maka ini sebagai satu clue bahawa sebenarnya dengan perjanjian Hudaibiyah itu strateginya okey, ya, strateginya okey untuk dimenangkan Kaabah, disucikan Kaabah, wa yahdiyaka siratan mustaqima, ya, untuk dia Allah SWT memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Selama ini Nabi Muhammad dah memang baca ihdinas siratal mustaqim, Ustaz. Ya. Dekat Mekah memang atas jalan yang lurus. Kalau di Madinah jalan yang lurus. Yang ini apa lagi jalan yang lurus? Rupa-rupanya dengan perjanjian Hudaibiyah itu, jalan yang lurus itu adalah jalan menuju Al-Fath, iaitu kemenangan di dunia, iaitu peristiwa Fathu Mekah yang berlaku pada tahun berikutnya. Jadi jalan lurus itu adalah jalan lurus untuk menang, Ustaz. Jalan lurus untuk menang di dunia, ya, wa yansurakallahu nasran aziza, iaitu Allah menolong kamu dengan pertolongan yang kuat.
Bukan pertolongan kadang-kadang kita tolong orang Ustaz kan, tapi kalah. Kalau contohnya Suraqah bin Malik ataupun Abu Sufyan nak tolong kumpulannya tapi kalah. Yang ini adalah pertolongan daripada Allah kepada umat Islam untuk menang, ya, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang agung kerana apa? Tidak menumpahkan darah pada beberapa tahun seterusnya. Jadi ayat yang keempat kita ingin baca, ya, bagaimana Allah mengangkat kepada para sahabat dalam peristiwa Hudaibiyah ini, dan juga ia mengangkat kepada kita kalau kita cuba untuk mengikut kepada apa yang diaturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasul, walaupun kadang-kadang bersalahan dengan kehendak kita. Ayat 4 bersama Ustaz Tirmizi sekali lagi. Baik, jom sama-sama kita membaca ayat yang keempat. Mudah-mudahan kita mendapat seperti mana yang Allah sebut dalam ayat keempat ini, mendapat ketenangan dan menambahkan iman insya-Allah. Kita baca ayat keempat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallah. Surahul Nazim, gitulah bacaan ayat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulub, maksudnya fi qulubil mukminin. Allah menurunkan sakinah kepada dalam, ya, bukan ala qulubil mukminin, tetapi fi qulubil mukminin, iaitu ini adalah lebih Ustaz, ya, lebih daripada ala qulubil mukminin. Kalau ala itu kalau seseorang itu mungkin ada masalah diturunkan sakinah, tetapi di dalam ayat ini Allah turunkan sakinah itu fi qulubil mukminin, di macam contohnya diinjek, ya, yang diinjekkan dalam hati orang mukmin itu sakinah, ya. Mengapa? Kerana peristiwa ini adalah amat memanaskan, ya, kepada umat Islam. Umat Islam dah kuat, umat Islam dah ramai, baru saja menang pada Ahzab pada tahun ke-5 Hijrah. Bila 6 Hijrah itu pergi, dihalang daripada masuk ke Mekah. Sebenarnya bagi Omar ini adalah amat memanaskan bagi para sahabat, tetapi kalau Nabi teruskan menyerang kepada umat di Mekah itu, maka kesannya apa? Maka kesannya tidak adalah lagi peluang untuk melebarkan lagi dakwah dalam kata yang tenang dan damai. Maka Allah menurunkan sakinah itu pada hati-hati orang mukmin, kemudian ditambahkan kepada mereka imanam ma'imanihim. Apa maksudnya? Mereka sudah beriman Ustaz, ya. Mereka sudah beriman kepada Allah selama hari ini, tetapi bila peristiwa konflik bersama Rasulullah, ya, kerana Rasulullah membuat perjanjian, ya, dan dengan perjanjian itu mereka tidak dapat menunaikan umrah ataupun haji pada tahun tersebut, maka itu menggelegak bagi mereka, tetapi kerana mentaati pada Rasul, maka itu menyebabkan iman mereka bertambah. Ya, peristiwa itu dalam hidup kita Ustaz, ya, ada kadang-kadang kita buat sesuatu tetapi ada konflik, tetapi kita masih lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu akan menambahkan iman. Jadi kalau kita biasa-biasa duduk depan TV, duduk depan Facebook, kita baca Quran ni beriman, bertambah iman. Tapi kadang-kadang bila dalam hidup kita berhadapan dengan ujian, ya, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, pada waktu itu kita masih lagi nak ikut pada Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, maka itu akan menambah iman yang ada. Walillahi junudus samawati wal ard, ya, bagi Allah bala tentera langit dan bumi. Ini penting bagi Omar, bagi kita. Bila Omar kata kita bukankah yang menang, kan, kita ni kuat. Pada waktu itu Omar merasakan bahawa dia adalah junud, ya, tetapi Allah nak beritahu bahawa junud bukan sekadar manusia, tetapi langit bumi pun junud. Allah tidak lemah, ya, umat Islam tidak lemah pun walaupun menghadapi ataupun membuat perjanjian dan akan balik ke Madinah. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah ini adalah amat mengetahui, amat bijaksana cara menyusunnya.
Cara menyusunnya bila kita tahu sejarah tuan-tuan, bila mereka dah buat perjanjian misalnya 1 tahun 2 tahun selepas itu, ialah mereka umat musyrik itu sendiri yang ada dia punya geng satu bani, mereka memutuskan perjanjian, maka akhirnya bersedia untuk umat Islam menyerang kepada orang musyrik Mekah kerana memecahkan perjanjian Hudaibiyah. Dan Abu Sufyan dekat Mekah bila dah perjanjian dah rosak tersebut, dia gelabah, dia pergi ke Madinah nak bertemu dengan Nabi, berbincang. Dan bila sampai ke rumah Nabi, ada Ummu Habibah. Nama Ummu Habibah ni Ramlah binti Abu Sufyan, nama asalnya, ya, Ummu Habibah gelarannya. Maka pada waktu itu ada satu tempat duduk Nabi lah. Abu Sufyan nak duduk kat situ. Yang si anaknya ni yang jadi isteri Nabi, dia lipat dia punya kayak macam tempat duduk lah ustaz ya. Abu Sufyan kata, aku ni tak layak ke untuk duduk? Tak layak bah. Ini untuk Nabi sahaja. Oh, itu bila kena begitu, Abu Sufyan dah tahu dah. Dia nak nego, nak berunding untuk berbaik balik semula, memang tak ada. Isteri Nabi pun dah cakap begitu, apatah lagi kalau bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung balik perjanjian yang telah pun dipecahkan. Membawa kepada perkataan kita pada hari ini, kita lihat dahulu sebelum kita menyambung kisah, iaitu Fataha, membuka, menolong, menang. Inilah nama surah ini, Al-Fath, ya, iaitu kemenangan. Dan kemenangan ini merujuk kepada kemenangan di dunia. 38 kali disebut di dalam Al-Quran. Allah beritahu kemenangan ini sebelum masuk ke Mekah lagi. Kerana bukan masuk Mekah itu menang, tetapi kerana sahabat dapat mengikut pada Quran, dapat mengikut pada Nabi, walaupun dalam keadaan diri sendiri rasa nak marah. Itu kemenangan besar, syarat untuk terus mudah menuju ke Makkahul Mukarramah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Sadaqallahul azim. Inilah petikan daripada ayat yang ke-8 daripada muka surat 511 suratul Fath. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Sudah pasti kita nampak, kita dah mendengar bagaimana kupasan-kupasan dan juga peristiwa-peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang membawa kepada pengajaran yang erti yang besar kepada kita semua dalam banyak aspek kehidupan kita. Baik, kita ambil sedikit pelajaran tajwid, ulang kaji sebelum kita meneruskan lagi ayat daripada muka surat 511 ini. Contoh dalam surah Al-Fath ayat 5 halaman 511, iaitu ayat ke-9, ayat terakhirlah yang akan kita baca nanti. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sempurnakan huruf ha, huruf ha yang berbaris depan dalam ayat ini, itulah huruf ha. Wa tu'azziruhu pertama, wa tuwaqqiruhu yang kedua, yang ketiga wa tusabbihuhu, yang mana huruf ha ni kita semua maklum huruf yang antara huruf ini huruf yang paling jauh daripada mulut, sebutan mulut kita. Maka huruf ha ni menjadi huruf yang kita kata paling
huruf yang agak lemah. Dia sifat dia tersembunyi, khafa, tersembunyi, yang mana kita kena jelaskan huruf ha apabila kita menyebut huruf ha. Lagi-lagi bila huruf ha tu berbaris di depan, sebelumnya ada huruf mat pula. Kalau kita lihat dalam ayat ni, sebelum huruf ha yang berbaris di depan tu ada huruf mat, iaitu dipanjangkan huruf waw yang mati. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jelaskan ha itu, 3 ha tu. Jangan kita baca wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Dia tekan tak jelas. Tapi tak jelas, tak bunyi pun timbul ha, sebab dia tenggelam dalam mat, campur pula huruf ha tu huruf yang jauh, huruf yang lemah. Jadi jelaskan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk kita sama-sama ya memberi perhatian Ustaz ya. Kalau kita tak beri perhatian itu dia terlepas macam tu sajalah kan. Huruf ha simpul sebentar tadi, iaitu pada ayat yang ke-9, dan kita akan bertemu lagi dan lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. Baik. Jadi kita nak meneruskan ya pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-5 Allah menyatakan tentang apakah yang berlaku kepada orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang beriman wanita ya. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, konsisten di dalam surah Muhammad ataupun surah Al-Ahzab, surah yang berkaitan dengan perang ini. Allah menyatakan bahawa Allah akan memasukkan orang beriman lelaki, orang beriman perempuan. Nak menyatakan perang bukan hanya melibatkan lelaki sahaja, orang perempuan yang terlibat memberi sokongan, rawatan dan sebagainya, semua ini adalah pejuang ya. Maka diberikan syurga, di bawahnya ada tahtihal anhar, iaitu ada sungai di bawahnya. Mengapa diberikan ganjaran yang besar? Satu, kerana amat perit ya, daripada Madinah pergi ke Mekah itu dan patah balik sudah tentu belanja banyak Ustaz. Ya. Kalau kita sekarang pun nak pergi ke Mekah Madinah, paling kurang pun kita kena siapkan berapa ribu untuk pergi simpan dan pergi ke umrah. Itu baru umrah, belum lagi haji Ustaz. Kalau haji itu lagi banyak ya, bila para sahabat kena buat persediaan ya, nak bergerak dan juga binatang-binatang yang nak dibawa ya, semua itu adalah satu pengorbanan. Jadi Allah kata bahawa mereka akan dimasukkan ke syurga walaupun mereka rasa marah, rasa tak puas hati, tetapi ada ganjaran bagi mereka. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim. Ini lagi ganjarannya yang besar bagi orang yang dapat menerima Allah dan pandangan, tujuan ataupun arahan Rasul. Dihancurkan, dihapuskan segala sayyiat. Sayyiat ini adalah kesalahan-kesalahan dosa. Tadi perkataan dzamb, di sini ada perkataan sayyiat. Dzamb kalau Nabi tersilap strategi, tersilap kaedah, macam contohnya Nabi kalau kepada Abdullah bin Maktum itu tak berapa ceria Ustaz kan. Itu adalah dzamb, bukannya sayyiat. Sayyiat ni memang kita sengaja nak buat dosa ya, tetapi kalau dzam ini tersilap kaedah pasal Nabi sedang bercakap dengan pemuka Mekah, jadi masam mukanya kepada Abdullah bin Maktum, kalau kita tengok dalam surah Abasa pada juz yang ke-30 nanti insya-Allah. Jadi di hujung itu ayat yang ke-5 Allah kata wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, ya ini adalah satu kejayaan yang besar. Jadi ada kejayaan di dunia dan fauz, kejayaan di akhirat. Ini adalah dua-dua ganjaran. Apabila mereka tidak lagi nampak kejayaan di dunia, pergi masuk ke Mekah itu walaupun mereka kuat, para sahabat, itu namanya fath. Tapi Allah kata dengan mereka dapat menerima arahan daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah fauzan azima. Pelajaran untuk kita ialah kadang-kadang tak berjaya di dunia Ustaz ya. Taklah jadi kaya berbilion-bilion harta dalam akaun, ataupun kita bercakap tentang segala apa yang kita buat dapat hasil, tetapi kerana kita ikut kepada garis daripada Allah dan Rasul, Allah menjanjikan fauzan azima. Bagaimana pula bagi orang yang musyrik, orang yang munafik, orang yang katanya beriman tetapi mempermain-mainkan iman? Ayat 6 hingga ayat 9 kita baca bersama untuk menjadi panduan kepada kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Begitulah, insya-Allah sama-sama kita sambung balik muka surat yang ke-511 ni daripada ayat ke-6 hingga ayat yang ke-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله. Surah Al-Azim kita bacaan ayat yang ke-6 hingga ke-9 memberi komentar pada peristiwa Hudaibiyah itu sebagai satu konflik kepada para sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dirancang. Dan itu pelajaran untuk kita juga dalam kehidupan kita. Ada yang kita rancang ABC tetapi Allah menyusunnya CDE, tetapi bagaimana kita menyikapi perkara tersebut. Allah menyatakan orang beriman akan masuk syurga kerana walaupun tak ikut perancangan mereka, kejayaan belum nampak lagi, tetapi mereka itu akan diberikan balasan syurga. Tetapi bagi orang yang munafik, dalam ayat ini Allah nyatakan wa yu'adzibul munafiqin wa yu'adzibal munafiqin, iaitu Allah mengazab kepada orang munafik lelaki, munafik perempuan, musyrikin lelaki, musyrikin perempuan, orang yang mensyirikkan Allah. Ada dua ya. Satu, orang munafik dia asalnya dah letak Islam Ustaz ya. Tetapi dia memilih untuk tidak menyokong kepada mentaati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman benar-benar pada Allah, sehingga Allah memberi komentar adh-dhannina billahi dhanna saw, iaitu mereka ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, mereka tak mengharapkan perkara yang positif daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah balasan pada mereka sebenarnya? Apa azab itu? Azabnya ialah mereka bila dah berjanji ya, dan kemudian mereka memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu mereka ni cepat mungkin janji, tunggu saja. Itu sebabnya Nabi tahu bahawa baik kita buat perjanjian, pasal kita umat Islam jaga perjanjian. Mereka ini menunggu masa sahaja untuk memecahkan perjanjian amanah yang ada. Maka mereka bila dah jadi begitu, mereka diazab. Azabnya macam mana? Orang kata apalah tak ikut perjanjian, dan selepas itu bermulalah umat Islam mula masuk ke Mekah itu kerana mereka melanggar kepada perjanjian. Itu azab kepada orang munafik dan orang musyrik yang berada pada waktu itu. Dan mereka apa kena lagi? Alaihim dairatus sau, iaitu mereka dikenakan pelbagai lagi azab yang bergilir-gilir ya, datang lagi kerana mereka terlibat dengan perjanjian tersebut dan mereka mungkiri. Apa lagi dapat? Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahum jahannam, diberikan jahannam ya, iaitu neraka jahanam. Wasaat masira, diberikan tempat yang buruk di akhirat nanti. Jadi azab yang ada ini kalau kita senaraikan ada 5 Ustaz. 5 azab kerana mereka membuat perjanjian dengan umat Islam dan mereka mungkir janji.
Dan ini memberi harapan kepada umat Islam bila dapat surah ini. Mereka belum menang lagi Ustaz ya, belum masuk Mekah lagi. Bila dapat surah ini dia kata, oh mereka diazab, kita dapat syurga, fine, kita go on. Ya. Tetapi bila perkara itu sedang berlaku, memang Umar hampir sahaja nak menyatakan tidak bersetuju pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak puas hati ya sahabat-sahabat. Tetapi ini adalah strategi, dan lebih daripada itu Allah menyatakan walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allah ni perkasa, Allah ni bijaksana. Cara Allah susun itu ya memang amat-amat istimewa. Dan menarik pada ayat 7 ini Ustaz ni, kalau kita perasan ada perkataan junud ya. Dalam ayat yang ke 4 tadi pun ada perkataan junud ya. Tetapi ayat yang keempat junud dalam satu ayat. Kalau dalam ayat yang ke-7 junud dalam ayat yang berbeza. Mengapa berbeza? Mengapa tak masukkan sekali dalam ayat nombor 6? Ayat yang nombor 4 itu kerana Allah nak beritahu bahawa kamu adalah tentera Allah, kamu adalah sebahagian daripada tentera Allah selain daripada langit dan bumi yang ada. Jadi umat Islam ini diletakkan bersama junud dengan tentera-tentera lain yang ada di dalam alam yang luas ini. Tetapi orang-orang musyrik, orang munafik ini bukan junud Allah. Ya Ustaz ya, dia bukannya tentera Allah. Jadi tak layaklah kau ni diletakkan sama ayat. Ayat pun dah berbeza ya. Maka pada ayat yang ke-7 Allah letakkan walillahi junudus samawati wal ard, mengingatkan kepada para sahabat bahawa Allah ada tentera ya. Selain daripada umat Islam, langit bumi ni adalah tentera. Anytime sahaja Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana kata yes, kun, maka berlakulah kemenangan. Kalau Allah tak cakap kun, maka tidak berlaku kemenangan. Ayat yang ke-8 kita lihat satu orientasi. Apa orientasinya? Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah saksi, pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. Ini orientasi balik kepada siapa Ustaz? Kepada para sahabat. Ya. Nabi ni masih lagi dia bukannya suka-suka rasa alah nak buat perjanjian, nak suka-suka, bukan. Nabi diutus untuk menjadi saksi ya, yang akan menyaksikan kamu orang beriman buat baik, orang yang tak baik ini Nabi akan menjadi saksi. Kalau kat mahkamah itu akan menyatakan ini salah, ini tak salah. Dan wa mubasysyiran wa nadhira, sentiasa membawa berita gembira dan juga membawa peringatan. Ini untuk mengingatkan pada sahabat dalam hidup kita tuan-tuan ya Ustaz ya. Kadang-kadang bila kita ada berbeza pendapat, ada bergaduh ke apa ke, kita mula nak rasa ini sahabat, terlupa sahabat. Kan, ini kawanlah lama buat baik, terlupa. Kita ingat bahagian yang tak baik sahaja. Itu syaitan akan cucuklah kita. Jadi Allah ingatkan balik. Kan ini sahabat. Memanglah ada kelemahan, memanglah ada zamb ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada zamb, iaitu ada kesilapan strategi kerana Nabi tak tahu apa yang akan berlaku ke hadapan ya. Rupa-rupanya dengan peristiwa Hudaibiyah itu 2-3 tahun selepas itu masuk ke Mekah pada 8 Hijrah dalam keadaan tak ada menumpah darah kan. Kalau tidak umat Islam serang umat orang Mekah, dan maksudnya pada waktu itu tak ada istilahnya masuk dengan aman. Ya, tidaklah istilahnya Nabi, kalau kita di hujung nanti kita akan tengok Nabi bila bermimpi itu Nabi akan masuk dengan aman. Dimasuk dengan aman, itu mimpi Nabi. Jadi kalau umat Islam serang Mekah pada waktu itu, maka tidak ada keamanan, tak betul lah mimpi yang diberikan pada Nabi. Jadi itu cara Allah susun. Ayat yang ke-9 kita baca sekali lagi, apakah yang perlu kita faham tentang keimanan pada Allah dan Rasul agar jangan berubah apabila berlaku konflik dalam kehidupan. Ayat 9 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Jom sama-sama kita pasakkan lagi ayat yang ke-9 sahabat. Yang terakhir muka surat 511 sudah pasti menjadi kesimpulan buat muka surat 511 hari ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Sadaqallahu alazim.
agar kamu semua beriman pada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Ya, ini adalah tugas bagaimana kita perlu memahami bila kita beriman. Ya, sahabat-sahabat diingatkan beriman pada Allah dan Rasul itu kita jelas. Tetapi apakah tanda kita beriman pada Allah dan Rasul? Yang pertama itu wa tu'azziru. Apa maksud ta'zir di sini? Ya, iaitu menolong kepada agama Allah. Bila Nabi berjuang, maka sahabat pun tolong Nabi. Jangan pula condemn Nabi, rasanya biarlah Nabi. Seperti Bani Israel pernah menyatakan kepada Nabi Musa, maksudnya engkau pergilah engkau dengan Tuhan kau, kami duduk nyengeng gitu je. Tak boleh. Ya, itu adalah tanda keimanan pada Rasul. Wa tu'azziru, tolong apa yang patut. Dalam konteks kita sekarang ini, Nabi dah wafat, tetapi apa sahaja perjuangan agama, kita derma, kita tolong, kita recommend, buat promosi, kita bercakap dengan orang itu orang ini, itu adalah wa tu'azziru. Ya, dan yang keduanya apa? Wa tuwaqqiruh. Ya, wa tuwaqqiruh ini maksudnya mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata begini, ya, maka diberikan perhatian untuk dilaksanakan, bukan untuk diambil secara sambil lewa dalam kehidupan. Dan kalau dalam zaman ini kita ada ketua-ketua kita, kalau ketua itu menyeru kepada kebaikan, maka kita perlu wa tuwaqqiruh. Kalau ketua itu memperjuangkan apa yang Allah dan Rasul serukan. Dan kemudian barulah Allah bawakan kepada kita wa tusabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih pada waktu pagi dan petang. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan Rasul, tolong Nabi, perjuangan Nabi, agungkan apa-apa saja yang Nabi seru, dan dalam masa yang sama bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara. Kalau ada orang kata, ustaz, saya ni dah tasbih dah pagi petang, saya ni baca subhanallah subhanallah sembahyang, tetapi bab-bab nak berjuang tidak mahu tolong. Kalau orang buat baik, tak apalah dia buat baik, saya duduk rumah jelah, saya nak sembahyang baca Quran seorang-seorang, itu bukan wa tu'azziruh. Ya, malah itu juga bukan wa tuwaqqiruh, iaitu mengagungkan Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tetapi perjuangan Nabi itu yang diagungkan, yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama ialah tetap berjuang dengan sabar dan yakin untuk mendapat keampunan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon diberi ketenangan dan keamanan agar tambah keimanan dalam Islam ini sendiri. Ya, diberikan ketenangan, ya, diberikan keamanan dan iman atas iman, kerana kita tahu bahawa iman kita ini akan diuji, dan bila ada ujian, maka pada waktu itu akan bertambah iman jika kita terus masih lagi kembali kepada Allah dan Rasul, masih lagi kita ada bergaduh-gaduh dengan kawan ke, dengan pasangan ke, dengan anak sebagainya. Quran dan sunnah menjadi anutan. Dan yang ketiga, kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana selawat bukan sekadar kita memuji Nabi, tetapi juga kita ingin meneruskan, ya, perjuangan Nabi yang telah pun dilaksanakan 1400 tahun yang lepas. Kita tidak ingin matikan dalam diri kita. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami berjuang dalam hidup kami, ya Allah, menegakkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kesabaran dan kerajinan, ketekunan dalam diri kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa menyintai-Mu, ya Allah, dan menyayangi, menyintai orang-orang yang menyintai-Mu, ya Allah, daripada kekasih kami bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa menyayangi, mencintai amalan-amalan yang mendekatkan kami dengan-Mu, ya Allah. Ridhakanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Terimakanlah amalan-amalan yang kami lakukan di bulan Ramadan yang lalu, ya Allah. Berkatilah kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang berguna untuk agama kami, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, ya. Kita memulakan kembali selepas kita ulang kaji semalam, dan kita menjemput pada tuan-tuan, bila kita mendengar perkataan wa tu'azziru wa tuwaqqiru, sebenarnya kita ingin menyokong kepada perjuangan Nabi dengan Al-Quran, dan salah satunya tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran agar kita sama-sama, ya, membanyakkan lagi program-program Quran, dan bagi organisasi yang memerlukan bantuan
kerana mungkin tak cukup bajet untuk membuat program Quran, berhubung dengan yayasan untuk mendapatkan bajet ataupun bantuan, kerana kita tahu bahawa kita perlu saling wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh, dan tasbih kita akan berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.